Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Gaban di sini. Apa khabar anda semua? Harap sihat bersama keluarga yang tersayang. Bertemu kembali dalam siri bimbingan mahir menjawab soalan kebat sejarah KSSM Kertas 2, tingkatan 4. InsyaAllah hari ini kita akan bincang tentang kebat menilai bagi topik 10.3 detik pemasyuran kemerdekaan negara, soalan berfokuskan kemerdekaan yang bermakna. Jom kita lihat perincian soalannya. Baiklah, gambar berikut berkaitan peristiwa bersejarah di negara kita. Ada gambar di sini. Mengapakah peristiwa tersebut amat bermakna kepada kita? Dalam kurungan 8 markah. Seperti biasa, anda perlu fahami maklumat soalan. Maklumat soalan dalam bentuk gambar. Jadi, anda perlu kaji gambar. Gambar ini sangat familiar, sangat terkenal. Sekiranya anda tunjukkan gambar ini di masyarakat di luar, semua tahu gambar ini tentang apa. Okay? Dan juga gambar ini ada dalam buku teks anda bab 10. Kan? Jadi dalam buku teks ini ataupun dalam gambar tersebut, kita dapat lihat bahawa di sini adalah Tunku Abdul Rahman. Okay? Tunku Abdul Rahman di sini melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Okay, kaji gambar Kemudian di sini kita dapat lihat rakyat rakyat pelbagai kaum. Rakyat pelbagai kaum yang hadir. Dan kita tahu bahawa dalam gambar ini juga peristiwa ini berlaku di Stadium Merdeka. Okey, di sini kita ada raja-raja Melayu. Dan kita ada wakil daripada Queen Elizabeth yang kedua, iaitu Duke Gloucester. Baik, inilah kajian gambar yang kita dapat. Okay, alright. Okey, soalannya berbunyi atau tugasan, kita fahami tugasan soalan pula. Mengapakah jawapan anda perlu ada sebab-sebab ataupun faktor-faktor. Mengapakah peristiwa tersebut merujuk kepada peristiwa dalam gambar di atas ni amat bermakna kepada kita. Mengapakah peristiwa itu amat bermakna? Sebab-sebab peristiwa bersejarah, peristiwa kemerdekaan negara. Okey, amat bermakna. Jadi peristiwa ni merujuk kepada peristiwa kemerdekaan negara. Okey, baik. Amat bermakna. Okey, penuh pengertian kepada kita. Baik. Apa istimewanya? Apa kesannya kepada diri kita, jiwa kita? Okey. Dan yang seterusnya ialah kita perlu fahami peruntukan markah. Di sini markahnya 8. Jadi kita perlu membina esei kita dalam kerangka fakta, huraian, contoh inference. Mungkin kita boleh membina esei 2 perenggan. Jadi ada 2 lah, ada 2 pasang FSCI cukupkan 8 markah, atau mungkin dalam esei anda tu huraiannya lagi mendalam, ada banyak huraian lanjutan dan akan cukup juga 8 markah. Bergantung kepada keadaan dan kebolehupayaan anda. Baik.
Rangkalah jawapan anda terlebih dahulu dalam mana-mana sudut-sudut kosong di kertas-kertas soalan ataupun ambillah kertas-kertas testpad yang kosong, rangka dulu idea. Rangka dulu cadangan jawapan supaya idea tidak lupa. Okey. Kemudian dah rangka jawapan dengan elok dan semua isi telah ada huraiannya secara ringkas, secara bentuk poin, dalam bentuk pita minda contohnya, tulislah jawapan anda dengan menggunakan ayat yang lengkap iaitu esei tidak tergantung, ada subjek dan predikat, dan sampaikanlah idea jawapan anda dengan menarik serta matang. Begitulah student kita nak tackle soalan ini. Alright, bagaimana pula dengan cadangan jawapan untuk soalan ini? Jom kita lihat sama-sama. Baik, di paparan anda adalah cadangan jawapan untuk soalan itu tadi. Cadangan jawapan yang baik yang dibina berdasarkan kerangka fakta huraian contoh inference, menggunakan penanda wacana yang sesuai, ada juga menggunakan kata hubung bagi untuk agar supaya, dan penjelasan menarik serta matang. Baik, di manakah markah bagi cadangan jawapan ini? Jom kita lihat sama-sama. Baik, peristiwa tersebut amat bermakna kerana kita telah berjaya mendapatkan kemerdekaan daripada British. Kita tutup di sini. Jadi di sini kemerdekaan adalah fakta yang pertama. Terdapat satu markah di sini. Ini bermakna negara kita bukan lagi negara jajahan British. Sebaliknya menjadi negara yang bebas daripada penguasaan orang asing. Sini ada 2 poin. Bukan lagi negara jajahan, huraian. Sebaliknya menjadi negara yang bebas daripada penguasaan orang asing. Bebas di sini, huraian lanjutan. Pentadbiran dan pemerintahan negara pula diketuai oleh orang tempatan. Orang tempatan. Huraian lanjutan lagi. Maksudnya dalam perenggan pertama ini, jawapan ini ada huraian yang lebih mendalam. Sebagai contoh, Tuanku Abdul Rahman sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Baik, di sini adalah contoh. Hal ini membolehkan negara menentukan hala tuju sendiri tanpa campur tangan kuasa asing. Ini jelas adalah kesimpulan kecil ataupun inference. Hala tuju, inference yang pertama. Jadi dalam perenggan pertama sahaja kita sudah mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin atau 6 markah. Baik, ada sambungan jawapannya lagi dalam slide seterusnya iaitu perenggan kedua. Jom kita lihat perenggan kedua pula. Selain itu, peristiwa tersebut amat bermakna kerana semua kaum bergembira seperti satu perayaan yang besar. Bergembira. F2. Semua kaum berbilang bangsa, tidak kira Melayu, Cina, India dan lain-lain telah menyambut bersama-sama. Okey, menyambut bersama-sama. Huraian 2. Di Stadium Merdeka, contoh C2. Hal ini menunjukkan semua kaum berkongsi perasaan yang sama seperti satu keluarga walaupun berbeza latar belakang, kaum, agama dan budaya. Sini ada huraian lanjutan, berkongsi huraian lanjutan. Secara tidak langsung, peristiwa ini telah menggalakkan interaksi antara kaum yang harmoni. Okay, interaksi, kesimpulan kecil ataupun inference.
Jadi dalam perenggan kedua, kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin atau 5 markah. Perenggan pertama kita dapat 6 markah. Perenggan kedua kita dapat 5 markah. 11 markah. Jadi kita dapat maksimum 8 markah. Begitulah student sekalian bagaimana kita nak menjawab soalan KBAT dengan baik dan mahir. Seperti biasa kita perlu training, buat latihan, tanya guru dan fahamkan maklumat soalan, fahami tugasan soalan, fahami peruntukan markah, okay, merangka jawapan, menulis jawapan dalam bentuk FSCI, ada penanda wacana, okay, menggunakan kata hubung dan penyampaian yang menarik serta matang. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian cikgu untuk siri kali ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dulu.